Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kami merupakan kumpulan 8B dan hari ini akan membentangkan topik pembentangan kami iaitu gaya berfikir. Sebelum saya mula dengan pembentangan hari ini, biarkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya. Nama saya Erikson Gary, nombor matrik 149075 dan ahli kumpulan saya yang lain ialah Nik Muhammad Iqbal bin Nik Hussein, Raymond Sangging Jau dan Yuveta Manimaran. Seterusnya saya akan beralih kepada soalan peperiksaan yang kami pilih untuk pembentangan kami. Soalan yang dipilih merupakan soalan peperiksaan semester kedua sidang akademik 2004-2005 bahagian A. Soalan nombor 1 iaitu sekiranya tiada pekerja asing, industri perumahan di negara ini akan lumpuh. Menggunakan gaya-gaya berfikir yang sesuai, bincangkan kebenaran kenyataan ini. Untuk menjawab soalan ini, pembentangan akan dimulakan dengan definisi gaya berfikir. Menurut Robert Sternberg, definisi gaya berfikir ialah cara yang paling digemari oleh seseorang individu untuk menyelesaikan masalah dan masalah dapat diselesaikan menggunakan kepintaran dan pengetahuan diri sendiri. Seterusnya, gaya berfikir tidak menggambarkan tahap kemahiran seseorang individu untuk berfikir, tetapi gaya berfikir menggambarkan cara yang digemari oleh mereka untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri gaya berfikir ialah setiap manusia mempunyai gaya berfikir yang berbeza berdasarkan tujuan dan keadaan yang dihadapi dalam hidup mereka. Gaya berfikir manusia juga berubah mengikut perkembangan usia. Semakin meningkat umur mereka, semakin matang cara pemikiran mereka. Oleh itu, tiada gaya pemikiran yang betul atau salah kerana setiap manusia mempunyai gaya berfikir yang berlainan. Seterusnya ialah jenis gaya-gaya berfikir. Seperti di dalam kelas, kita telah pun mempelajari 18 jenis gaya berfikir iaitu gaya berfikir kreatif, kritikal, analitikal, positif, negatif, objektif, proaktif, konstruktif, emotif, projektif, pragmatik, nilai, sistematik, historis, intuitif, hipotetikal, reaktif dan logika. Tetapi berdasarkan soalan peperiksaan, gaya-gaya berfikir yang sesuai untuk membincangkan kebenaran kenyataan tersebut ialah gaya berfikir positif, gaya berfikir kritikal dan konstruktif. Dan pembentangan ini akan saya serahkan kepada pembentang seterusnya yang akan membincangkan tentang gaya berfikir positif, kritikal dan konstruktif. Itu sahaja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Iqbal bin Nik Hussein dan matrik nama saya ialah 145941. Baiklah, terima kasih kepada Erikson kerana telah memberi penjelasan mengenai pengenalan terhadap jenis gaya-gaya berfikir. Baiklah, untuk poin saya yang seterusnya, saya akan membentangkan mengenai gaya berfikir kritikal. Jadi, apakah gaya berfikir kritikal itu? Definisi bagi gaya berfikir kritikal ialah gaya berfikir kritikal merupakan semua kemahiran intelektual untuk menilai dan mempertingkatkan sesuatu situasi. Bagi pemikiran yang kritis dan kritikal, penerokaan yang berlaku sangat berkaitan dengan pengalaman yang dialami sama ada melalui bahan bacaan, pemerhatian dan melihat atau pengalaman sendiri. Baiklah, untuk slide yang seterusnya pula, saya akan mengemukakan mengenai pandangan pengkaji mengenai gaya berfikir kritikal. Bagi Dewan 1933, beliau berpendapat bahawa pemikiran kritis adalah berfikir secara serius, yakni mendalam dan seterusnya membuat pertimbangan daripadanya. Yang kedua pula ialah belum 1956 mengemukakan pandangan beliau mengenai gaya berfikir kritikal. Pemikiran kritikal melibatkan aktiviti mental secara analisis dan sintesis. Yang ketiga pula ialah Nik Aziz 1994 berpandangan bahawa gaya berfikir kritikal merupakan pemikiran yang meletakkan logik antara gerak hati dan tindakan. Yang terakhir, daripada Jaafar 1995, beliau berpendapat bahawa pemikiran kritikal merupakan pemikiran secara sistematik, universal
dan secara radikal dalam menganalisis sesuatu perkara secara mendalam. Untuk slide seterusnya pula, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri pemikiran kritikal. Baiklah, yang pertama sekali, ciri-ciri pemikiran kritikal adalah berfikir dengan menggunakan dimensi otak kiri. Ya, orang yang cenderung menggunakan pemikiran kritikal lebih cenderung menggunakan otak kiri mereka. Dan kedua pula ialah ciri-ciri pemikiran kritikal adalah berfikir menggunakan urutan dan hukum logik. Baiklah, untuk berfikir secara kritikal, mereka haruslah mengemukakan suatu perkara dengan relevan menurut urutan dan juga hukum logik. Jadi mereka tidak boleh membuat sesuatu pandangan ataupun membuat satu keputusan tanpa menggunakan hukum logik. Okey. Yang seterusnya ialah berfikir untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Baiklah, orang yang suka menggunakan gaya berfikir kritikal lebih cenderung untuk melakukan pertimbangan dahulu sebelum melakukan sebarang keputusan. Hal ini bagi mengelakkan sebarang keputusan yang tidak baik ataupun keputusan yang tidak sistematik yang dibuat oleh mereka. Baiklah, yang terakhir ialah berfikir dengan sikap yang berhati-hati dengan mengambil risiko dan kesan. Bagi orang yang menggunakan gaya berfikir kritikal, mereka akan mengambil kira semua aspek sama ada dari segi kesan, faktor dan risiko tentang sesuatu keputusan yang mereka akan buat. Okey, slide seterusnya. Baiklah, bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Erikson tadi, saya akan mengemukakan langkah bagi meningkatkan tenaga buruh tempatan dalam industri perumahan mengikut gaya berfikir kritikal. Poin yang pertama yang saya akan berikan ialah mengadakan periklanan melalui media massa mengenai industri perumahan. Periklanan melalui media massa dapat menarik minat golongan orang muda untuk menceburi dalam industri perumahan. Yang kedua ialah periklanan yang baik juga dapat menukarkan persepsi mereka terhadap pekerjaan ini yang dianggap membebankan. Periklanan media massa haruslah dibuat melalui siaran televisyen tempatan ataupun melalui Facebook, Twitter dan TikTok. Hal ini kerana orang muda lebih cenderung untuk menggunakan platform-platform seperti Facebook, Twitter dan TikTok, dan penyebaran maklumat melalui Facebook, Twitter dan TikTok dapat menarik minat mereka untuk menceburi diri mereka dalam industri perumahan. Yang terakhir ialah memaksimumkan penggunaan media massa dengan menyebarkan faedah-faedah industri perumahan. Okey, langkah yang seterusnya bagi meningkatkan tenaga buruh tempatan dalam industri perumahan ialah menyediakan latihan industri perumahan yang berkualiti. Pihak kerajaan perlulah memandang serius terhadap industri perumahan dengan menyediakan latihan industri yang berkualiti. Latihan industri perumahan yang berkualiti akan melahirkan tenaga buruh tempatan yang berkualiti dari segi kemahiran dan kepakarannya berbanding tenaga buruh asing. Pihak kerajaan juga perlulah menyediakan allowance yang setimpal kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program latihan industri perumahan. Pihak kerajaan juga perlulah menjadikan allowance yang setimpal kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program latihan industri perumahan. Perkara sebegini dapat menggalakkan dan menarik minat mereka untuk menceburi bidang ini. Selepas itu, langkah meningkatkan tenaga buruh tempatan dalam industri perumahan ialah meningkatkan kadar gaji bulanan terhadap tenaga buruh tempatan. Ya, kadar gaji bulanan yang rendah merupakan salah satu faktor terbesar kepada kekurangan tenaga buruh tempatan dalam industri perumahan. Hal ini demikian kerana majikan lebih cenderung untuk menggaji tenaga buruh asing kerana kos gaji mereka lebih murah berbanding buruh tempatan. Kerajaan harus mengambil berat tentang perkara ini dengan meningkatkan kadar gaji bulanan bagi tenaga buruh tempatan. Maka buruh tempatan tidak akan terasa terbeban untuk menyara kos kehidupan harian mereka dan lebih berminat untuk bekerja setimpal dengan penat lelah mereka. Baiklah, itu sahaja perbincangan daripada saya.
saya akan paskan perbincangan ini kepada pembicara seterusnya. Dipersilakan. Halo, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Raymond Saging Chow. Jadi sebelum saya memulakan perbincangan saya atau perkongsian saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Eric kerana telah berkongsi definisi topik kita pada hari ini dan juga apakah soalan yang telah kami pilih. Jadi rakan-rakan, seperti yang anda telah lihat, soalan yang kami telah pilih ialah adakah dengan tiadanya tenaga kerja daripada luar asing akan melumpuhkan sektor perumahan. Bagi pendapat peribadi saya sendiri, bagi saya kenyataan itu adalah tidak benar sama sekali. Hal ini demikian kerana saya percaya kita mempunyai kualiti untuk berdiri di atas kaki kita sendiri untuk memajukan sektor tersebut. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, saya akan menggunakan gaya berfikir yang telah kita pelajari dalam subjek ini. Gaya berfikir yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah gaya berfikir positif. Apakah itu gaya berfikir positif? Rakan-rakan semua, definisinya ialah gaya berfikir positif adalah cara pemikiran yang menjuruskan kepada keupayaan melihat pada aspek kebaikan dan perkara yang berlaku secara membina. Seseorang yang berfikiran positif akan melihat masalah yang dihadapinya sebagai satu cabaran. Gaya positif ialah gaya penjelasan anda menjelaskan mengapa sesuatu kejadian itu berlaku. Orang yang mempunyai gaya penjelasan yang optimistik cenderung memberi kredit apabila perkara-perkara yang baik berlaku, tapi biasanya menyalahkan kuasa luar untuk hasil yang buruk. Ini adalah pernyataan menurut seorang ahli psikologi yang bernama Martin Seligman. Seterusnya, ciri-ciri pemikiran positif. Antaranya ialah seorang itu dapat menumpukan kepada arah kebaikan. Selain itu, beliau juga mengatasi kelemahan yang beliau ada. Beliau juga akan sentiasa mencari alasan untuk melakukan kebaikan. Beliau akan menjadi seorang yang boleh memberi cadangan kepada orang lain. Beliau juga akan mengutamakan masa depan beliau. Dan beliau juga paling penting melihat persepsi berbeza daripada orang lain. Jadi ini poin yang sangat penting rakan-rakan kerana jikalau kita nak berfikir secara positif, kita harus melihat persepsi daripada orang lain sebelum membuat sesuatu keputusan. Kebaikan-kebaikan berfikiran positif ialah jangka hayat yang lebih panjang, kurang tekanan, kadar kemurungan yang lebih rendah, peningkatan ketahanan badan, pengurusan tekanan yang lebih baik dan kemahiran mengatasinya, risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah, kesejahteraan fizikal meningkat dan juga kesihatan psikologi yang lebih baik. Jadi ini adalah kebaikan-kebaikan untuk tubuh badan kita secara fizikal dan juga secara mental. Jadi untuk menjawab isu kita sebentar tadi, bagi saya terdapat beberapa kelebihan-kelebihan menggunakan tenaga kerja tempatan dalam industri perumahan. Yang pertama, tenaga pekerja tempatan lebih berkualiti. Mengapa saya berkata begitu? Seperti yang kita sudah maklum, negara kita mempunyai ramai graduan yang mahir dalam bidang perindustrian. Tidak jauh, kita ambil contoh daripada HBP, House of Building and Planning di universiti kita sendiri. Terdapat ramai graduan yang mempunyai major ataupun belajar secara terperinci tentang industri perumahan. Kita haruslah memberi peluang kepada dan ruang untuk graduan-graduan ini untuk memaparkan bakat-bakat yang terpendam kerana idea mereka mungkin akan lebih berkreatif dan juga lebih berinovasi. Dan ingat, jangan yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Dalam pada itu juga, kualiti pekerja tempatan ini juga lebih hebat berbanding pekerja-pekerja asing. Kenapa saya cakap begitu? Poin kedua akan menyokong hujah saya. Poin kedua ialah pekerja tempatan bersikap patriotik seperti kita sudah maklum. Bersifat patriotik bermaksud bersifat kenegaraan. Pekerja tempatan akan lebih bersemangat untuk memastikan produk-produk hasil binaan perumahan di negara kita lebih baik. Selain daripada itu, semangat untuk bekerja akan lebih tinggi kerana mereka sedar dengan industri ini. Mereka akan menyumbang kepada pengembangan ekonomi negara kita. Dan juga golongan ini juga akan memberi usaha yang maksima untuk peningkatan industri perumahan. Seperti kita sudah maklum, terdapat pelbagai industri di negara kita yang menyumbang kepada ekonomi negara dan industri perumahan merupakan salah satu daripadanya. Oleh sebab itu, kita harus support dan harus menyokong industri perumahan kita. Yang ketiga, mengapa saya berkata demikian ialah pekerja tempatan arif
tentang keperluan penduduk dari segi apa? Jadi rakan-rakan, pekerja tempatan faham konsep perumahan yang sesuai dengan demografi penduduk di negara kita. Demografi di mana daripada latar belakang kita yang mungkin daripada kurang mampu, mampu dan sangat mampu. Selain daripada itu juga golongan pekerja ini tahu jenis perumahan yang sesuai dengan keadaan geografi negara kita yang berbeza-beza. Seperti contohnya ialah kita sedia maklum di Malaysia terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu di Semenanjung Malaysia dan juga di Sarawak dan Sabah. Jadi kalau kita ambil contoh mudah, di Semenanjung Malaysia terdapat beberapa negeri yang mudah banjir. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai satu pengajaran di mana mungkin kawasan perumahan boleh dibina sedikit jauh daripada kawasan yang mudah banjir. Dan manakala dalam negeri Sarawak Sabah terdapat kawasan yang berbukit bukau yang menyukarkan lakunya industri perumahan ini dilakukan, namun sekiranya mereka bijak, mereka boleh menggunakan bahan-bahan yang tahan lama untuk memastikan perumahan itu boleh kekal sehingga 10, 20 maupun 50 tahun. Jadi selain daripada itu, golongan ini juga mereka berupaya untuk mewujudkan perumahan mampu milik yang boleh membantu golongan yang kurang mampu seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dan yang terakhir sekali, kos akan menjadi lebih rendah menggunakan teknik khidmat pekerja tempatan. Kerana kenapa? Kita boleh mengeluarkan produk, kita boleh mengeluarkan bahan mentah, kita boleh mengeluarkan barang-barang keperluan sendiri. Jadi rakan-rakan, ini merupakan 3 hujah ataupun 3 poin daripada saya untuk menyokong tajuk kita pada hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, jaga diri. Selamat sejahtera, nama saya Iweda anak perempuan Mani Maren dan nombor matrik saya 151960 dan saya akan mengambil alih untuk membincangkan soalan yang telah dipilih oleh kumpulan kami dengan menggunakan gaya berfikir secara konstruktif. Sebelum bermula untuk membincang tentang soalan yang dipilih, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan konstruktif. Konstruktif diambil dari perkataan bahasa Inggeris constructivism yang membawa maksud falsafah iaitu membina. Berdasarkan kamus Cambridge, konstruktif bermaksud nasihat, kritikan atau tindakan yang diambil untuk membina. Ia berguna atau bertujuan untuk membantu atau menambah baik sesuatu. Definisi teori konstruktivism menurut McBrien and Brandon 1997 menyatakan konstruktivism adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya menerima pengetahuan daripada orang lain. Manakala Briner M. 1999 pula berpendapat pelajar membina sendiri pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada dan mengaplikasinya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan intelektual yang sedia ada. Seterusnya, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan gaya pemikiran konstruktif. Gaya pemikiran konstruktif boleh didefinisikan sebagai gaya pemikiran membina kerana ia membabitkan usaha-usaha untuk membangunkan sesuatu secara positif. Gaya pemikiran ini akan tercetus apabila seseorang berfikir secara kritikal dan juga negatif. Trait pemikiran negatif membolehkan minda melihat perkara-perkara buruk, kerugian, bahaya, risiko dan masalah yang mungkin akan berlaku. Gaya pemikiran konstruktif ini terhasil daripada rasa tidak puas hati terhadap apa yang ada dan sentiasa tercari-cari yang lebih baik. Apabila kita menggunakan gaya pemikiran ini, kita berusaha untuk membaiki kelemahan yang terdapat pada sesuatu idea. Terdapat 4 ciri utama bagi berfikir secara konstruktif. Mari kita lihat. Yang pertama ialah mengemukakan cadangan atau pandangan bagi memperbaiki lagi sesuatu idea. Yang kedua ialah mencari cara-cara yang dapat memastikan sesuatu idea itu dapat dijalankan. Dan yang ketiga ialah mencari cara-cara yang membolehkan sesuatu idea dilaksanakan dan berjaya. Dan yang keempat ialah mengemukakan bukti-bukti tambahan bagi menyokong idea yang ideal. Setelah memahami apa yang dimaksudkan dengan konstruktif, kini kita tahu supaya memikirkan sesebuah perkara yang negatif terlebih dahulu sebelum mengatakan pandangan yang positif. Oleh itu, bagi menjawab soalan yang dikaji, saya telah menganalisis keburukan tajuk yang dibincang terlebih dahulu, iaitu tentang kesan negatif kemasukan pekerja asing. Mari kita lihat.
Kesan negatif yang pertama ialah masalah pengangguran. Kemasukan pendatang asing menyebabkan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan tersekat. Hal ini kerana kos untuk mengaji pekerja asing adalah lebih murah berbanding pekerja tempatan. Implikasi ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi tempatan di mana golongan muda atau pekerja separa mahir dalam negara ditindas hanya disebabkan syarikat-syarikat lebih gemar menggunakan pekerja asing berbanding pekerja tempatan. Kesan negatif yang kedua ialah pengaliran keluar mata wang. Kemasukan pekerja asing turut memberi kesan terhadap ekonomi negara. Pengaliran keluar mata wang pada kadar yang banyak merugikan negara dari segi tukaran wang asing dan menguntungkan negara asal pekerja asing. Menurut statistik, sebanyak 9.124 juta telah dihantar ke negara asal pekerja asing antara bulan Januari hingga Jun setiap tahun. Hal ini membebankan kewangan negara. Bukan itu sahaja, dianggarkan sebanyak 1.169 juta digunakan oleh kerajaan sebagai kos untuk penahanan pendatang asing tanpa izin. Amat merugikan negara sekaligus mengganggu kerancakan ekonomi di negara kita. Seterusnya kita akan membincang tentang kesan positif kemasukan buruh asing. Kesan positif yang pertama ialah mempercepatkan proses pembangunan negara. Malaysia sentiasa melakukan perubahan menyeluruh khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan prasaran yang sistematik. Oleh itu, kesemua ini perlu dibangun dalam masa yang singkat selaras dengan perkembangan negara. Dalam usaha untuk mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh memainkan peranan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan negara. Sungguh pun begitu, Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan kerana sikap masyarakat tempatan yang enggan bekerja sebagai buruh. Oleh itu, Malaysia memerlukan tenaga buruh dari luar negara seperti Vietnam, Myanmar, Bangladesh dan juga Indonesia. Dengan adanya pendatang asing yang bekerja sebagai tenaga buruh, maka proses pembangunan negara akan berlangsung dengan cepat. Secara keseluruhannya, berdasarkan soalan yang kami kaji, iaitu sekiranya tiada pekerja asing, industri perumahan di negara ini akan lumpuh. Menggunakan gaya-gaya berfikir yang sesuai, bincangkan kebenaran kenyataan ini. Setelah berfikir menggunakan gaya konstruktif, saya berpendapat bahawa kemungkinan industri perumahan di negara kita akan lumpuh. Hal ini kerana 90% rakyat Malaysia enggan bekerja sebagai seorang buruh atau kerja yang seiring dengannya walaupun diberi gaji yang lumayan. Merujuk statistik, Malaysia telah banyak berubah dalam peningkatan bilangan perumahan dan membina bangunan raksasa dalam masa yang sangat singkat. Walaupun terdapat beberapa kesan negatif yang tidak disenangi ramai, tetapi tidak boleh dinafikan bahawa pekerja asing juga telah membawa banyak kebaikan seperti membangunkan industri perumahan di Malaysia. Sebagai kesimpulan, gaya berfikir merupakan proses di mana seseorang individu menggunakan pelbagai jenis gaya berfikir untuk menyelesaikan masalah ataupun mencari jawapan untuk persoalan yang timbul di dalam hidup mereka. Gaya berfikir tidak menggambarkan tahap kemahiran seseorang individu untuk berfikir kerana setiap manusia mempunyai gaya pemikiran yang berbeza antara satu sama yang lain. Itu sahaja untuk pembincangan kami. Terima kasih kerana menonton. Thank you.